goes quack, 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 quack. And the owl says, tweet, tweet, where are you, sayang? Okay. Okay, dah. Alright. Okay. Hai, Assalamualaikum. Saya Puan Liana Raya, Occupational Therapist untuk program Little Rehab. Okey, kat sini saya nak buat video berkenaan dengan perkembangan bayi 3 hingga 6 bulan. Dan hari ni Alhamdulillah baby saya ni dah Hamzi, yang dah mencecah umur usianya 6 bulan. Okey, tengok semua benda dia nak masuk dalam mulut. Okey, so kita akan tengok step by step dia punya perkembangan lah. Okay, previously masa saya buat video baby kosong hingga 3 bulan, ada dinyatakan yang memang saya bayi dia saya banyakkan aktiviti tummy time kan. Masa tu dia punya kepala tak tegak lagi. So now dari segi fizikal boleh nampak bila saya tiarapkan sahaja dia macam ni. Okay, you can see chest up. Kita panggil chest up. And kepala pun head control dan kepala pun dah angkat. Usually kita bagi masa 3 hingga 6 bulan lah. Dan you tengok kat sini secara fizikalnya dia sedang berkoordinasi tangan dan mata di mana dia mencapai. Dia dah mula mencapai dan seterusnya dia akan bereksplorasi memasukkan benda yang dia capai itu ke dalam mulut. Dan ini adalah proses yang paling penting, crucial, yang mana waktu ni kalau nak bagi mainan pun soft toys, mainan yang besar, okey, untuk dia explore dan masukkan dalam mulut. Tak boleh halang. Ini mainan yang keras ni saya memang bagi saja. Kalau terkena dekat dia, terhantuk ke, kena tangan dia ke, atau digigit keras ke apa ke, tak mengapa. Sebab they know how to stop. Itu nama dia eksplorasi. Bermaksud dia nak tengok apakah fungsi objek ni, apakah yang adakah objek ni boleh betul-betul boleh digigit ataupun tidak. Dan kemudian if you can see dekat sini, dia memalingkan ataupun menjatuhkan badan dia dan dia panggil dan dia roll. Okey, roll over. So nampak dia tak pergi ke depan lagi. Biasanya dah pergi. Tengok setengah-setengah budak biasa ada yang lewat, ada yang cepat, ada yang lambat. Macam anak saya ni memang lambat. Anak saya kalau dari segi fizikal memang lambat, tapi bercakap memang cepat. So even masa Hamzi 5 bulan pun dia masih lagi tak roll side to side. Dia tak guling kiri dan kanan. Tapi once dia dapat masa umur 5 bulan hingga 6 bulan, dia side to side rolling. Maksudnya dia pergi ke kiri, dia pergi ke kanan. Okey, lepas tu dia dah terus berguling lah orang kata. So sekarang ni dah 6 bulan. Tengok dia buat sendiri je sebenarnya. Asalkan ada benda kat depan dia, dia akan pergi, dia akan capai. Dan dia pun akan boleh pusingkan sendiri badan dia. Masa tu biasalah tangan pun tersepit-sepit lah kan. Tapi now dah okey dah banyak dah dia improve. So ini adalah keadaan yang normal untuk seorang bayi 3 hingga 6 bulan, keadaan fizikal dia. Nampaknya dia ambil kan. Lepas tu nanti Hamzi, ball. Okey, tengok ada ball. Okey, untuk permainan ataupun perkara yang bergerak, objek yang bergerak, dia akan follow dengan mata dia. Kat situ dah. Alamak, penting waktu ni kita berinteraksi. Lagi sekali Hamzi. Pusing. Tengok. Dia dah tengok objek dah pass the midline. And dia dah follow. And also dia akan nanti kalau dah boleh ke depan dia akan mencapai lah. Tapi buat masa ni tak boleh mencapai lagi. Kan sayang kan? Dia akan tengok objek yang bergerak. So tu dah nak mencapai, dah nak start mencapai dah. Okey. Alamak. Dia lari lah sayang. Waktu ni memang saya bagi banyak vocab. Mana dia pergi tu? Alamak, dah jauh dah. So inilah interaksi di mana saya banyak bagi vocab kat dia, vocab percakapan lah saya bagi banyak banyak bercakap, banyak intonasi kan, bunyi alamak, bunyi apa yang biasanya dia akan gunakan satu hari nanti. So dia dengar je, dia faham je, lama-lama dia akan tafsirkanlah sendiri. Telinga dia bukan tak dengar, dia dengar. Okey, Hamzi. Bila kita panggil nama dia respon. So by umur 6 bulan actually baby dah tahu dah nama dia sebenarnya. Okey, Hamzi. Benda berbunyi, okey, permainan yang berbunyi. Dia akan tengok. Apa tu? Dan juga permainan yang mengeluarkan cahaya, dia akan tengok dan tertarik dengannya. Okey, ini lagi satu kalau you nampak bila saya buat macam ni dengan anak saya kan. Dia terus pandang saya.
bunyi kuatnya. Dan bila saya buat intonasi tertentu, dia pun gembira, dia pun suka. Itu menunjukkan dia bila kita smile dekat dia, dia respond back. Kita bagi eye contact ataupun pandangan mata, dia pandang kita balik. Dan dia respon dengan bunyi tersebut menunjuk di mana dia tengok dan dia tunggu apa yang kita nak buat seterusnya. Itu adalah indikator ataupun satu perkembangan yang bagus, yang mana kalau bagi anak-anak yang baby yang dah develop autism symptom, waktu ni paling crucial kita tengok okey, baby yang ada autism selalunya sebab autism, as you know, dia memang dilahirkan dengannya. Seorang kanak-kanak itu dilahirkan dengannya. Kita tak nampak je apa. Nak nampak dia melalui macam ni. So maksudnya bayi kalau kata let's say dia tak respon dengan nama, bila kita panggil nama dia, dia tak respon. Kalau macam ni, Hamzi, mana Hamzi tu? Mana dia tu, Cak Hamzi? Hamzi, pergi mana tu? Kalau dia leka, saya anak lelaki ni, first time saya ada anak lelaki ni. Dia memang dalam dunia dia banyak sikit sebab dia memang very lasak. Okay, very explorative, you see. Okay. And bila dia tak respon, kalau dalam keadaan dia tengah buat kerja dia sendiri, main-main macam ni ke apa ke, so kalau dia tak respon dengan nama dia, is okay sebab dia, itu menunjukkan dia tengah leka. Tapi kalau kebanyakan masa kita panggil tak respon dengan nama, so indikator lah kita kata, kita kena take note, alright. Lepas tu kalaulah tak bagi eye contact ataupun pandangan mata, this is very crucial time lah kena tengok kita kena betul-betul make sure yang at least sepanjang masa kita panggil dia, kita berinteraksi dengan dia, dia bagi sekurang-kurangnya 80% eye contact dekat kita. Lagi 20% tu mungkin dia leka nak main macam gini ke apa ke, mengantuk ke apa, tak ada masalah Okey, so lagi dan juga sayang dah pandang mama, bukan main lagi. Pandang. And then smiling back to you lah yang paling penting Patutnya waktu ni bila dah buat becak, okey, becak, itu dia dah respon. Becak, dia carilah. Becak. Okey, so waktu ni dia dah kena respon macam ni. Alah, Syah yang cari mama. Dog goes woof, 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 woof. Then bila nampak tak, bila kita menyanyi dengan dia ke apa, dia dah start respon dengan kita. So this is good. Okay, untuk anak autism biasanya tak melalui fasa-fasa macam ni. Kadang-kadang ada bayi yang memang melalui fasa-fasa begini, tetapi ketika masuk usia 2 tahun semuanya hilang. Okay, so itu pun pernah juga ramai juga ibu bapa yang ada anak autism experience, di mana ketika 2 tahun pertama kelahiran tak ada masalah. Okay, tapi after 2 years tiba-tiba hilang dah respon macam ni, smiling back. Lepas tu ada certain vocab ataupun words yang dah keluar hilang, you know. So kita tengok tu sebagai satu yang kita kata kita curious sikit lah kalau kata lepas 2 tahun. Tapi make sure everyday bagi apa yang saya bagi ni, everyday saya buat dengan dia, okay, dengan anak-anak saya. Alright, so waktu ni tengok dia dah masukkan tangan dalam mulut, gusi dah start gatal lah orang kata kan. Waktu ni 6 bulan pun dah boleh makan. Ileum lele-lele. Okey, dia gigit tu maksudnya menunjukkan yang dia ada kekuatan gigi dia, kekuatan oral motor lah kita kata Alright, dia akan menggigit, dia akan masuk tangan dalam mulut. And then if you see kaki nampak lebih stabil kat sini nampak kaki dia memijak. Okey, tak ada tiptoeing alright. Kalau tiptoe pun hanya untuk permukaan tertentu sahaja, tetapi dia dah tegak berdiri. Alright, tapi tidaklah berdiri maksudnya berdiri tak sebabnya ini menunjukkan yang stepping reflex dia yang kita pernah belajar sebelum ni sedang berjalan dengan baguslah and then saya sangat sengaja kat sini waktu ni lah penting bawa pergi pasir, main tanah, mandi sungai lah, rasa sikit batu-batu tu lah, bagi je rasa. Sebab waktu ni lah nak develop ketahanan dia punya tapak kaki tu kita panggil ketahanan lah, maksudnya mencengkam permukaan untuk menjadi lebih kuat, sebab lepas ni nak push body dia untuk ke depan, nak merangkak dan sebagainya. Okey, so kemudian sayang, okey, dari segi jari jemari, kalau you lihat biasanya dia akan start tu two hands work together. Okey, two hands work together, dia akan ambil, dia mencapai, dia menggenggam. Alright, and then ada lagi satu kat sini kita panggil object permanence untuk baby. Nah sayang,
Ambil ni pula. Okey, diorang hanya boleh main satu benda satu masa. Dia takkan boleh capai dua benda satu masa. So kalau macam let's say kita bagi yang tu, lepas tu kita bagi yang ini, dia akan lepaskan yang itu, dia akan ambil yang ini biasanya lah. So itu kita namakan object permanence. Object permanence is something yang kita kata cognitively dia punya brain tengah work dia tengah fokus lah into one thing at one time. Okay. So datang another thing, dia akan ambil dan dia terlepas. Dia tak boleh macam genggam sama-sama. Itu kita kata kat waktu ni lah 6 bulan. Lagi dari segi percakapan, okay, anak saya waktu ni biasanya dia dah banyak humming noise. Humming noise is normal and then vocalize macam tu dah baby dia dah start certain huruf M, dia dah start dia dah bunyi dia cuba menggabungkan dengan vokal. Biasanya vokal A jadi dia akan buat macam tu. Alright, ini biasa. Okay, sebelum kita masuk ke fasa nanti later on untuk bercakap, dia akan keluarkan mama, baba, dada, papa. So waktu ni juga dia akan apa lagi dari segi dia punya sayang. Okey, dari segi dia punya kelasakan lah kelasakan kita kata. Kelasakan biasanya waktu ni dah terselah. Anak lelaki masih perasan agak lasak sikit berbanding anak perempuan. Tak duduk diam, okay. And then waktu ni juga dia akan prepare body dia untuk ke depan. Anak saya setakat ni dia hanya pusing-pusing sahaja. Lepas dia akan pusing daripada sini, nanti dia akan pusing sini pula 360 darjah dia pusing. Okey, dan dia akan bringing body dia ke depan. Dan biasanya apa saya buat adalah saya akan buat exercise sikit macam ni. Okey, saya akan tolakkan sikit kaki dia. Dia marah, dia ngantuk sebenarnya ni. Ngantuk nak susu semualah. Okey. Ni kita akan training dia macam ni, tak tolak badan dia, cuma tolak kaki dia, buat lutut dia. Okey. Lutut dia tolak macam ni. Okey, biasalah marah. Ada budak marahlah. Ya, and then dia dah kenal orang. Okey, ni dia kenal mak dia. The most dia kenal mak dia, ayah dia, and also adik-beradik dia. Tapi yang paling dia nak dekat adalah mak dia lah. Okey, confirm. Alright, so waktu ni strangers, dia dah try to recognize siapa strangers. Okay, and if you see waktu ni juga kognitif pemahaman sudah semakin meningkat. Dia dah kenal mak ayah dia siapa, dia dah kenal nama dia, nampak tak? Dia dah boleh fikir dah pun. Bila dia banyak bereksplorasi, lagi banyak benda dia boleh fikir. Waktu ni pun dia dah nampak dah, kalau kan dia dah boleh makan. So orang lain suap je masuk dalam mulut dia, orang masing-masing tengah makan, dia pun macam mulut dia akan ngangan nak makan juga. Okay, so dia dah ada banyak kefahaman. Jangan ingat baby tak faham, baby faham. So waktu ni penting untuk anda banyak bersembang dengan dia. Okey, apa dia pegang terus bagi kata, bagi kosa kata, bagi vokal. Oh, sayang pegang. Sayang pegang apa? Sayang pegang. Oh, lo tak nak dah. Alah, okey, nak pegang dengan mama, nak peluk mama dah. Alright, come. Okey, alah nak suruh dukung lah tu. Dia dah faham. Jadi macam dia ada perangai sikit lah. Alright. So, nanti bila besar ada lagi banyak perangai. Setahun 3 wajib ada perangai. Okey. Alah. Alright dah. Okey. Saya rasa itu saja untuk perkembangan baby 3 hingga 6 bulan. If you see your baby is growing healthy, growing like this, then is a healthy baby lah. Tapi kalau baby tak respon apa semua tu, better you keep on stimulating them. Sentiasa banyakkan bercakap. Jangan lupa waktu ni dah boleh dah bagi. Saya bagi je watercolor. Kadang-kadang saya bagi dia main, dia bagi genggam. Saya bagi pijak-pijak tanah, pijak-pijak pasir, pijak-pijak rumput, apa semua. Itu adalah aktiviti sensori yang biasa saya buat dengan anak-anak saya. And consistently kena buat untuk keep on the sensors ataupun deria yang ada kat badan ni berfungsi dengan baik. Alright, tu saja saya rasa. Dah banyak dah. Tu dah main Elio dah dia tengah test oral motor dia, testing for the oral motor. Dia start rembeskan Elio and so on. Banyak dah kita cover untuk perkembangan bayi bagi 3 hingga 6 bulan. InsyaAllah nanti bila dah masuk 6 hingga 9 bulan lagi kita akan masuk lagi baby development kat situ lah. So sekian dari saya. Okay, dan juga Hamzi. Say bye-bye. Buat bye-bye. Okay, bye-bye. So see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.